Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, InsyaAllah pagi ini kita akan membaca ayat yang keempat. Kemudian kita akan sama-sama mengeluarkan, mencari seberapa banyak petunjuk daripada ayat yang keempat. Kemudian kita akan bincangkan beberapa tindakan yang perlu kita ambil pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat ni, tuan-tuan dan puan, adalah merupakan kumpulan ayat yang berada pada segmen bahagian yang pertama, iaitu berkenaan dengan kurniaan Allah, dengan Allah mengutuskan seorang rasul kepada orang Arab dan juga bukan kepada orang Arab, dengan 4 fungsi, iaitu tilawatul Quran, membacakan Al-Quran, kemudian tazkiyah, menyucikan manusia, yang ketiga adalah untuk ta'lim, mengajarkan isi kandungan Quran, yang keempat adalah membawa hikmah, iaitu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat yang keempat Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Okey, terjemahan ayat Zalika fadlullah adalah merujuk kepada ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Ia merujuk kepada Allah mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia itu adalah fadlullah, kurniaan dari Allah, yang Allah memberikan kurniaannya itu kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Jadi dalam ramai manusia ni, Allah memilih untuk dihantar seorang rasul kepada manusia yang berbangsa Arab dan juga bukan kepada yang berbangsa Arab. Allah tidak memilih Nabi Muhammad untuk dihantar kepada rasul-rasul umat yang terdahulu, tapi Allah memilih kita untuk didatangi oleh seorang rasul. Allah Ta'ala kata itu kurniaan dari Allah. Dan Allah mengatakan, dan Allah itu memiliki limpah kurniaan yang besar. Okay. Daripada ayat yang keempat ini, apa yang kita boleh ambil pengajaran? Apakah mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita yang boleh kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita? Kerana kita yang belajar kelas tadabbur ini adalah untuk kita mencari bekal hidup, panduan hidup. Maka kita kena cari apakah pengajaran dia. Baik, pengajaran dia yang pertama, kita dapat mengetahui bahawa diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia merupakan satu nikmat yang besar. Jadi itu nikmat kita, dalam banyak-banyak nikmat yang Allah bagi pada kita, kita jangan lupa. Rupa-rupanya kita dah dapat nikmat adanya Rasul yang bawa Islam, yang terangkan kita tentang iman. Jadi ingat nikmat itu. Kemudian yang kedua, kita dapat mempelajari Allah Ta'ala itu maha berkehendak. So Allah Ta'ala ini dia berkehendak untuk buat apa saja. Kepada siapa ya dia nak datangkan Rasul, siapa Rasul itu Allah Ta'ala pilih menjadi Rasul, itu semua bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah itu Al-Malik, Allah itu adalah Al-Quddus, Al-Aziz dan Al-Hakim.
Pelajaran yang ketiga, kita dapat belajar pada pagi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan pemilik bagi segala kurniaan. Kalau dia seorang raja, dia boleh mengurniakan pangkat kepada seseorang, dia boleh bagi satu anugerah kepada seseorang. Dia kena ingat bahawa apa yang dia anugerahkan kepada orang itu sebenarnya adalah kurniaan kepada Allah. Kalau Allah tidak mengurniakan dia pangkat raja, maka dia tak akan dapat memberikan kurniaan itu kepada orang lain. Begitulah kepada kita semua. Dua ayat Al-Quran yang kita kukuhkan untuk pelajaran nombor 3 ni, kita ambil surah Al-Imran ayat nombor 26, muka surat 53. Allah menyebutkan biyadikal khair. Ayat ni sebenarnya panjang, tapi saya ambil di hujung tu. Allah mengatakan biyadikal khair, dalam kekuasaan engkau sahajalah ya Allah ada segala kebaikan. Jadi kalau kita dapat kebaikan, itu sebenarnya adalah kurniaan Allah. Allah bagi tahu di tangannya, maknanya di dalam kekuasaannya sajalah terdapat segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kerana kita tahu pada ayat pertama dulu kita belajar Allah Ta'ala tu adalah raja. So kalau raja ni pangkat dia tu besar. Jadi raja bagi segala raja adalah Allah. Jadi Allah mengatakan dialah sebenarnya yang memiliki segala kurniaan dan kebaikan. Satu lagi ayat adalah surah Al-Imran, surah yang sama tapi ayat nombor 73. Muka surat 59 ayat ni dalam Quran, Allah menyebutkan kul inna fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Muhammad, engkau kena sampaikan kepada manusia, kau kena bacakan, kau kena sampaikan, katakan kepada manusia sesungguhnya kurniaan itu di tangan Allah, maknanya milik Allah. Dia memberikan kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas kurniaannya, lagi maha mengetahui. Kita tuan-tuan, kempen kita dalam surah Jumaat ni adalah kepada membesarkan Allahu Azza wa Jalla. Jadi di antara kurniaan yang Allah bagi kepada manusia yang kita akan bincangkan secara panjang lebar adalah hari Jumaat. Kita akan saya akan sebut beberapa maklumat tentang hari Jumaat sebab kita bincang surah Al-Jumaah. Jadi macam mana kita nak gunakan kurniaan Allah tu, kita akan bincang pada tindakan dia. Baik tuan-tuan, kita terus kepada tindakan selepas faham beberapa pengajaran ayat nombor 4. Kalau kita dah tahu Allah itu pemilik segala kurniaan, rupa-rupanya anugerah yang kita dapat, pangkat yang kita dapat hari ini, bukan si fulan itu yang memberinya, tetapi yang memberinya adalah Allah. Maka apa kita kena buat? Maka tindakan dia, kita sucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Macam mana nak tasbih? Kita telah kongsikan beberapa maklumat. Kemudian kita pujilah Allah, banyakkan memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian besarkanlah Allah dengan menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian agungkanlah Allah dengan menyebut Allah itu dari sudut at-ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tindakan yang kedua, maka kita kena amalkan semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada kita. Sebab apa? Sebab Allah mengurniakan kita seorang Rasul, maka Rasul tu Allah hantar. Rasul tu adalah duta Allah, adalah pesuruh Allah, bawa utusan dari Allah. Tapi manusia yang menerima utusan tu, sepatutnya dia kena buat apa? Dia kena ikut apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah ajar. Kerana itu adalah kurniaan Allah. Tindakan yang ketiga, kita kena manfaatkan
segala kurniaan yang Allah beri kepada kita. Kalau dapat Rasul, kita manfaatkan Rasul itu. Dan ada banyak kurniaan Allah yang lain. Yang kita nak kongsikan adalah tentang hari Jumaat. So selepas ni Masjid Taqwa dia akan membuat gerakan memulakan hari Jumaat. So kita kempen hari Jumaat supaya masjid-masjid lain dia akan buat macam Masjid Taqwa Taman Tun Dr. Ismail. So tuan-tuan kena mulakan. Okey, hari Jumaat ni saya akan sediakan nota khusus tentang hari Jumaat. Draft tu dah siap, tapi sedikit saya akan kongsi pada pagi ni. Kita nak sebut tentang kurniaan Allah yang ada pada hari Jumaat. Okay, ringkas saja, tapi saya akan buat nota yang khusus insya-Allah. Satu daripada kurniaan hari Jumaat Nabi sebut di dalam hadis. Nabi kata, inna min afdali ayyamikum yaumal Jumaah. Sesungguhnya hari yang paling afdal, yang paling terbaik bagi kamu adalah hari Jumaat. 7 hari itu hari yang paling afdal, paling utama adalah hari Jumaat. Tuan-tuan suka hari apa? Kalau orang kerja hari Jumaat lah, sebab esok cuti dia kata. Hari dia paling tak suka Isnin, sebab nak kena kerja, tak adalah. Tapi kita hari Jumaat. Okay, kita dapatkan dulu kebesaran hari Jumaat ni sebab Allah yang mengurniakan kelebihan. Bayangkan, Allah boleh pilih hari Isnin, Allah boleh pilih untuk diangkat hari Selasa, Allah boleh pilih untuk diangkat hari Jumaat, hari Rabu, tapi Allah tak pilih hari itu. Allah memilih hari Jumaat untuk diberikan kurniaan. Sebab itu Allah angkat penghulu, hari yang paling afdal adalah hari Jumaat. Okey, hadis lain, panjang hadis tu, insya-Allah nanti saya akan perincikan lagi. Kita ambil yang kedua ni. Nabi SAW mengatakan dekat hari Jumaat tu apa tahu? Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumaat itu adalah penghulu yang paling agung di sisi Allah. So kita dapat dua dah. Hari yang paling afdal, hari yang paling hari yang penghulu bagi segala hari. Okey, dua dah. Lepas tu Nabi sebut apa? Hari Jumaat. Dalam matan hadis Nabi kata Nabi kata, kalau kita baca hadis ni, kejap ya, hadis ni Nabi kata hari yang paling penghulu bagi segala hari, lepas tu hari yang paling agung di sisi Allah. Nampak ya? Hadis tadi hari yang paling afdal, hadis ni pula kata hari yang paling penghulu bagi segala hari, dan yang ketiga hari yang paling Allah agungkan di sisinya. Okey, tiga dah. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis, wa huwa a'zamu indallahi min yaumil adha wa yaumil fitri. Hari Jumaat hari yang lebih agung daripada hari raya Aidil Adha dan Aidul Fitri. Nampak? Waktu Aidil Adha apa kita buat? Kalau esok Aidil Adha apa kita buat? Kalau esok Aidil Fitri apa kita buat? Tukar langsir, cat rumah, beli sofa baru, baju baru. Tetapi apabila hari Jumaat, kita buat benda yang sama kah? Itulah persoalan dia. Kita mengagungkan apa yang Allah tidak agungkan, sedangkan Tuhan kata yang paling agung adalah hari Jumaat. So lepas ni kita kena buat perubahan pada hari Jumaat, dan kita akan senaraikan apa sunnah Nabi yang kena buat pada hari Jumaat. Antaranya adalah kalau orang pakai baju, dia kena ada dua baju yang khas. Satu baju untuk kerja, satu baju untuk pergi solat Jumaat. Nanti kita akan kemukakan hadis Nabi SAW. Saya akan kemukakan semua hadis supaya kita buat perubahan sikit hari Jumaat ni. Kalau hari Jumaat, kita kena sediakan makanan yang lebih hebat lagi daripada hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha. So kena tukar. Faham tak? Nak jamu hari Jumaat, so kena ada ketupat.
Hari Jumaat ni hari yang paling agung Allah kurniakan. Lepas tu hari Jumaat ni ada terdapat kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Hari Jumaat kata Allah menciptakan Nabi Adam. Menciptakan Nabi Adam tu maksudnya, tuan tahu tak, hari Jumaat ini adalah hari yang Allah berikan roh kepada Adam, ditiupkan roh kepada Adam adalah selepas waktu asar sehingga kepada waktu maghrib. Itulah roh Nabi Allah Adam diberikan kepada Adam untuk dihidupkan. Kenapa Allah tak pilih hari Sabtu? Kenapa Allah tidak memilih hari Ahad, sedangkan Allah berkehendak menjadikan Adam pada hari apa pun, tapi Allah memilih hari Jumaat untuk menciptakan Adam. Pada hari Jumaat Allah memasukkan Adam ke dalam syurga. Allah turunkan Adam hari Jumaat daripada syurga. Hari Jumaat Allah memilih untuk mematikan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Dan banyak lagi, insya-Allah esok kita akan sambung lagi beberapa dia punya kelebihan. Dan lepas ni Majlis Taqwa kena besarkan hari Jumaat tu. Macam mana nak buat? Kita akan usahakan insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, saya nak ambil beberapa contoh tentang apa kurniaan yang Allah nak bagi pada hari Jumaat yang Allah minta kita kejar. Okey, ada 3 keberkatan kurniaan yang besar Allah bagi pada hari Jumaat. Saya nak ambil yang nombor 3 tu dulu. Kita ambil dulu yang 1, 2, 3 ni, dia ada 3. Waktu tinggal lagi 3 minit saja tuan-tuan. Tak apa, esok hari Jumaat kita boleh sambung lagi. Saya nak lihat dulu yang nombor 3 lah. Ambil nombor 3 dulu. Yang nombor 3 dia apa? Ni, pergi pada ni lah. Okay. Tuan-tuan tahu tak, hari Jumaat ni Masjid Taqwa ni ada berapa pintu nak masuk ke dalam masjid? Satu kanan, kiri, okey, ambil lah 4 hingga 5 pintu lah. Tuan-tuan tahu tak, hari Jumaat ada malaikat yang khas. Ya Allah tugaskan dia, kau duduk dekat pintu-pintu masjid, engkau lihat, kau bagi kurniaan pahala seperti orang yang buat ibadat kurban. Jadi orang yang datang awal ke masjid, maka dicatat, Pak Haji ini hari ini dia seperti mengorbankan seekor unta. Datang Pak Haji yang kedua lewat sikit, malaikat ni kata, hari ini Pak Haji ini dia seperti mengorbankan seekor lembu betina. Minggu lepas dia dapat unta, minggu ni dia dapat lembu betina. Ada yang lewat lagi, dia seperti dapat pahala mengorbankan biri-biri jantan yang bertanduk. Ada yang lagi lewat, dia dapat pahala seperti mengorbankan seekor ayam. Ada lagi Pak Haji tu lewat, dia dapat pahala seperti mana mengorbankan sebiji telur. Ada Pak Haji ni, ialah apa pun tak dapat. Pahala datang awal ke masjid, sebab malaikat tadi tu selepas saja azan, apabila azan nak naik imam di atas mimbar, maka malaikat tadi dia tutup buku dia, dia pergi bersiap sedia untuk mendengar khutbah. Dan kita akan ceritakan macam mana sunnah Nabi mengajar untuk mendengar khutbah. Kita akan sebutkan, so Masjid At-Taqwa kena buat perubahan. Tengok macam mana malaikat tu dia pergi dengar khutbah. So siapa datang selepas aja azan saja, habis. Adakah kita kejar kurniaan Allah yang Allah nak bagi setiap minggu? Seekor unta kalau belanja berapa? Kalau lembu pun kita buat ibadat korban, garu kepala juga kita ni. Betul tak? Nak buat tiap-tiap tahun ibadat lembu ni banyak juga. Tapi Allah bagi kurniaan yang khas pada hari Jumaat yang tak ada pada hari lain. Tapi apa kita buat? Allah nak banggakan hari Jumaat ni, buat satu surah, dia panggil surah Al-Jumu'ah. Kita akan kempen insya-Allah tuan-puan. Insya-Allah moga-moga Masjid At-Taqwa menjadi kepada pencetus
kepada untuk buat perubahan pada hari Jumaat. InsyaAllah. Tuan-tuan, doalah semoga Allah memberikan kita kelapangan dan kemampuan. Baik, tuan puan, itu saja untuk ayat yang keempat pada pagi ini. Saya penuhi janji 20 minit. Dekat poster je ada 20 minit, so tak lebih pada 20 minit. Saya kena tunai janji, insyaAllah. Okay, esok kita sambung lagi ayat 4, kita baca lagi sekali. Kemudian saya akan kemukakan beberapa lagi kelebihan tentang Jumaat dan macam mana nak ambil kurniaan hari Jumaat tu. Apa nak buat pada solat Jumaat, khutbah, itu kita akan cerita nanti pada ayat nombor 9, InsyaAllah. So nanti Masjid Taqwa akan keluarkan satu makalah ataupun risalah tentang kelebihan Jumaat, apa nak dibuat pada hari Jumaat, InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.